Okay, dia akan ada kamu tulis dia akan ada probability 1 dengan J, 2 dengan J, 1 dengan J. Okay. Satu dengan J, satu dengan K, satu dengan M. Okay. Okay. Kemudian ada juga probability 2 dengan J, 2 dengan K, 2 dengan M. Sampailah 6. So total dalam satu set ni kamu akan cikgu tak tunjuk jawapan dia sampai habis lah. Kamu sambung je. Okay, dia akan ada berapa? 18. Okay, ada 18 kat dalam satu set tu. Okay, 1 dengan J, 1 dengan K, 1 dengan M, 2 dengan J, 2 dengan K, 2 dengan M. Okay, so tu jawapan dia. Okay. Untuk soalan yang first ni 1 sampai 4 kita list out semua members yang kebangsaan kalian. Okay. Okay, untuk soalan seterusnya kita akan tentukan peristiwa bersandar ataupun tidak bersandar. Okay. Peristiwa bersandar adalah dua peristiwa A dan B adalah tidak bersandar jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa di B. Okay. Dan sebaliknya. Okay. Sebagai contoh yang ini. Okay. Mendapat gambar apabila sekeping duit shilling di lambung dan mendapat nombor apabila sebiji dadu di lambung. Okay. Ada dua benda yang berbeza dekat sini. Satu shilling dan satu dadu. So, apabila shilling dibaling, kita akan ada kemungkinan untuk mendapat gambar. Tapi apabila dadu dibaling, dia tidak dipengaruhi lah oleh yang peristiwa pertama tu. Sebab peristiwa pertama tu dia guna shilling. Peristiwa yang kedua ni dia guna dadu. Okay. So, itu simple example. Okay, sama dengan nombor 1 ni. Okay, mendapat nombor 6 apabila sebiji dadu dilambung kali pertama dan mendapat nombor 2 apabila dilambung kali kedua. Okay, so nombor 1 ni apa? Boleh siapa bagi tahu cikgu tak? Dia bersandar ataupun tidak? Mendapat nombor 6 apabila sebiji dadu dilambung. Okay, keyword dia 2 kali. Kali kedua, okay, dia guna satu dadu tapi pertama kali dia lambung dia dapat 6. Kemudian second time dia lambung dadu dapat 2. So dia adalah peristiwa tidak bersandar sebab peristiwa yang untuk dapat nombor 2 ni dia tak bergantung kepada peristiwa pertama. Okay, kalau kamu lambung satu kali dadu, kamu ada probability dapat nombor 6. Kemudian second time still ada lagi nombor dekat dadu tu, 1 sampai 6. Dia tidak dipengaruhi lah oleh yang first event. Okay. Okay. Contoh yang kedua, memilih sebiji guli dari sebuah bekas dan memilih sebiji bola dari sebuah beg. Okey, nombor 2 ni peristiwa bersandar ataupun tak? Nombor 2. Okey, betul. Apa Maisarah Okay, sebab apa nombor 2 ni tidak bersandar?
Boleh siapa-siapa bagi tahu cikgu tak? Ni bab 9 Betul. Sebab satu dia guna bekas, satu lagi dia pakai beg. Okey? Okey, yang seterusnya, mendapat 2 biji bola biru secara rawak tanpa dikembalikan daripada sebuah beg yang mengandungi 7 biji bola merah dan 3 biji bola biru. Okey. Keyword dia kat sini tanpa dikembalikan. Okey? So, apa kat situ? Bersandar ataupun tidak? Okey. So, boleh faham yang ni? Okey, kita proceed yang seterusnya. Sebuah beg mengandungi 2 biji bola merah dan 1 biji bola hitam. Tentukan sama ada peristiwa berikut adalah peristiwa bersandar ataupun peristiwa tidak bersandar. Okey, nombor 1. Sebiji bola dipilih secara rawak dari beg dan dikembalikan ke dalam beg sebelum bola yang kedua dipilih. Satu lagi, soalan 2, bola pertama yang dipilih tidak dikembalikan ke dalam beg. Kemudian bola yang kedua dipilih. Okay, so sama je. Keyword dia kat sini dikembalikan. So second time dia ambil, dia akan ada probability untuk dapat bola yang kedua. Okay. Yang nombor 2, bola pertama yang dipilih tidak dikembalikan. Okay. Kalau dia dah ambil 1 biji bola, dalam beg tu ada 2 biji bola merah, 1 biji bola hitam. Katakanlah bola pertama adalah bola hitam. So, kali kedua kita nak ambil bola, dia hanya tinggal 2 dan kita tak akan dapat dah bola hitam tu. So, peristiwa 2 ada, soalan 2 adalah peristiwa bersandar ataupun dependent. Okay. Okay, so daripada situation yang contoh yang cikgu tunjuk tu, okay, kita akan buat soalan 9.2 page 124. Okay. Jadi ada bagi contoh. Okay, sebelum tu cikgu nak share question. Okay. So dalam buku teks, dalam buku teks ada tulis secara generalnya hukum pendaraban kebarangkalian A dan B. Okay. Kebarangkalian perselangan dua peristiwa A dan B yang tidak bersandar adalah sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan kebarangkalian B. So untuk peristiwa yang tidak bersandar, hukum pendaraban kebarangkalian ialah PA intercept B sama dengan PA kali PB. Ini equation dia yang kamu kena ingat. Okay. So kita proceed soalan. Alright. Sebuah kotak P mengandungi 6 kad berlabel dengan huruf CAN, TIK dan sebuah kotak Q mengandungi 5 keping kad berlabel dengan nombor 2, 3, 6, 8 dan 11. Sekeping kad dipilih secara rawak dari setiap kotak itu. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat huruf P dan nombor ganja. Okay. First tentukan dulu, adakah peristiwa ni bersandar ataupun tidak.
Okey, kalau kamu tengok kat sini keyword dia ada kotak P, kemudian dia ada kotak Q. So, apa sahaja yang berlaku di dalam kotak P tidak akan mempengaruhi kotak Q. Okey. So, ini adalah peristiwa tidak bersandar. Okey. Kemudian dia cakap, okey, sekeping kad dipilih secara rawak dari setiap kotak itu. Okey, maksudnya kotak P akan ambil satu keping kad, kotak Q akan ambil satu keping kad. Okey, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat huruf T dan nombor ganja. Okey. So, kesudahan yang mungkin ataupun possible outcome yang akan kita dapat. Okey, kalau kita keluarkan satu kad daripada, kotak P, okey, dia cakap mendapat huruf T. So, dekat sini yang ada adalah T sahaja, satu. Okey. Kemudian, kad yang berlabel dengan nombor 2, 3, 6, 8 dan 11 ni, dia nak nombor ganja. So, nombor ganja ada 3 dan juga 11. So, kan ada kebarangkalian kad yang pertama T, kad kedua adalah 3. Dan yang pertama T dan yang kedua adalah 11. Okay, so kebarangkalian yang ada mungkin T dengan 3 ataupun T dengan 11. Okey. Kemudian kebarangkalian keseluruhan, okey, daripada 6 dalam kotak P, Q ada 1, 2, 3, 4, 5. So 6 kali 5 ada 30 total. Okey. So dari situ 2/30. Okey. Kebarangkalian untuk mendapat huruf T dan nombor ganja adalah 2/30. Okey. Kita akan buat soalan seterusnya. Okey, ahli memilih 2 biji guli secara rawak dari sebuah kotak yang mengandungi 4 biji guli hijau, 3 biji guli kuning dan 1 biji guli merah. Guli pertama dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Okey, keyword dekat sini, guli pertama dipulangkan semula ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Bermaksud dia adalah peristiwa tidak bersandar. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua guli berwarna kuning dipilih. Okey, katakanlah dalam sebuah kotak, okey, dalam sebuah kotak ni ada 4 biji uh, guli hijau, 3 kuning dan 1 merah. Okey. Okey, ini yang pertama gambaran dia. Yang kedua kita keluarkan any possible outcome lah. Okey, sebab dia kata kebarangkalian bahawa kedua-dua guli adalah berwarna kuning. So kuning ni akan ada K1, K2, kita um, kita labelkan dia lah K3. Okay. So akan ada kebarangkalian yang pertama K1 dan K2. Okay, senaraikan K1, K2, K1, K3. Okay, apa lagi yang kita dapat? K2 dengan K1. K2 dengan K3. Apa lagi? Okay.
Seterusnya kita mungkin dapat K1, yang kali kedua kita pick pun kita akan dapat K yang 1 juga. Kemudian K2, kita akan dapat lagi K2. K3 dengan K3. Ini possible outcome ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi ni. K1, K1, K2, K2, oh sorry, K3 pula. K1, K2, K2, K3, K1, K2, K1, K3, K2, K1, K2, K3, K1, K1, K2, K2, K3, K1. Ada lagi. Cikgu sambung bawah ni. K2, K, K3, K3, K1, K3, K2, okay. Kemudian kebarangkalian keseluruhan kita ada 8. Okay, dia pick 2 kali. So yang pertama akan ada 8 kemungkinan. Yang kali kedua ambil pun akan ada 8 kemungkinan. So total dia adalah NS lapan kali 8. Akan dapat 64. Okay. Kemudian yang ditanya adalah cari kebarangkalian. Okay. Hitung kebarangkalian kedua-dua guli adalah berwarna kuning. So kebarangkalian kita dapat total kat sini 9. Okay. So okay, probability kedua-dua guli adalah kuning. Cikgu letak macam ni lah. Okay, probability untuk kedua-duanya adalah kuning. Kedua-dua guli adalah kuning. 9/64. Okay, ini jawapannya. Okay. Kalau tak faham boleh tanya So, solution dia. Jawapan dia adalah 9/64. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, cikgu bagi masa lah soalan 2 ni 5 minit. Okey. 5 minit ke? 2-3 minit je kot. Fahamkan dan cuba buat.
Okay, boleh tak soalan 2 tu? Dia cakap sebiji dadu adil dengan 4 muka dilabel dengan 11, 12, 13 dan 14. Dadu itu dilambung 2 kali dan nombor yang berada di bawah akan dicatat. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat kedua-dua nombor adalah genap. So, nombor genap daripada 11, 12, 13, 14 ni adalah adalah 12 dan 14. Okay. Itu possible outcome dia sebab dia baling 2 kali. Dia dilambung 2 kali. So, possible outcome dia adalah kita list out dulu possible outcome. Kita akan dapat 12, 12. 12, 14. 14, 12. Dan 14, 14. Okay. Kemudian probability untuk jumlah keseluruhan adalah NS. Okay. So dia ada 4 ahli dalam ni. Okay. Ini possible outcome. Kalau kamu lambung yang pertama ada 4 kebarangkalian juga. Kali kedua baling pun akan ada 4 kebarangkalian juga. So total dia 4 kali dengan 4. Kita akan dapat 16. Okay. So set yang pertama, ini yang kedua. So probability untuk mendapat kedua-duanya adalah even number is 4/16. Okay. Kamu tulislah P even number. Okay. 4/16. Ataupun 1/4. Okay. Okay, seterusnya. Okay, kalau tak faham tanya ya. Alright, nombor 3. Okey, nombor 3 tu sekeping kad masing-masing dipilih secara rawak daripada kotak P dan kotak Q. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat huruf konsonan dan huruf ganjil dan nombor ganjil. Okey, so ini jelaslah. Ini adalah peristiwa tidak bersandar. Okey, so daripada kotak P, huruf konsonan adalah S dan juga K. Okay, manakala dalam box Q, nombor ganjil adalah 3 dan 5. So yang pertama sekali, kita senaraikan dulu ini possible outcome. Okay, boleh jadi S dan 3. Boleh jadi S dan 5. Okay, boleh jadi K dan 3. Boleh juga jadi K dan 5.
Seterusnya, jumlah keseluruhan kebarangkalian lah. Okay. Kat sini ada 4, kat sini ada 3. Maksudnya dekat sini ada kebarangkalian untuk mendapat 4 huruf. Kat kotak tu untuk mendapat nombor ada 3 kebarangkalian. So 4 kali dengan 3, kita akan dapat 12. Okay. So total adalah, kat sini ada 4. Total dia P, kebarangkalian untuk mendapat huruf konsonan, dan satu lagi nombor ganjil, odd number. Okay. So kamu tulislah P kat dalam ni, getting consonant and odd number. So 4 per 12. Okay. Ataupun 1 per 3. Alright. Okay, cikgu bagi masa untuk jawab soalan muka surat 125 ni. Okay, soalan 1. Okay. Boleh jawab tak soalan 1? Okay, dia cakap sebiji dadu merah dan sebiji dadu biru dilambung bersama. Cari kebarangkalian mendapat nombor genap pada dadu merah dan nombor yang lebih daripada 2 pada dadu biru. Okay, so
So peristiwa yang pertama kita ada sebiji dadu merah, yang kedua sebiji dadu biru. Okay. Kemudian dia kata kebarangkalian mendapat nombor genap pada dadu merah. Okay, so kita letak apa? Kita letak A. Katakan A ni dadu merah. Okay, kemudian dekat dadu merah dia kata kebarangkalian mendapat nombor genap. So nombor genap dekat dadu merah adalah 2, 4 dan 6. 6. Kemudian sebiji dadu biru pula. Okay, kita labelkan B lah. Okay, mendapat nombor yang lebih daripada 2 pada dadu biru. So lebih dari 2, 3, 4, 5 dan okay. Kemudian cari kebarangkalian mendapat nombor genap. Okey. Kemudian kita tengok keseluruhan dia adalah berapa nombor? Keseluruhan untuk setiap dadu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey. Okay, so yang cikgu share tadi hukum pendaraban kebarangkalian. Okay. Sebab kamu tengok kat sini, cari kebarangkalian mendapat nombor genap pada dadu merah dan dia ada keyword dan. So yang cikgu share tadi dekat buku teks tu, okay. PA intersect B ini. So okay, PA tadi adalah 3. Kita cari dulu probability untuk peristiwa A. Okay, kalau yang sebelum ni, soalan sebelum ni peristiwa tu single kan. Tapi ni ada 2 jenis peristiwa. So kita cari dulu PA adalah 3/6 ataupun bersama dengan 1/2. Kemudian kita cari probability untuk PB. Empat per 6 ataupun 2/3. Jadi okay, untuk jawapan ni adalah 1/2 kali
kebarangkalian untuk mendapat A dan B adalah 1/3. Ataupun kalau kamu tengok kat sini kan, yang sama dia adalah 4 dan juga 6. So 2 daripada 6. Kita akan dapat juga 1/3. Rafi lah, rafi idea. Okay, kalau kamu buat dalam bentuk set pun kamu akan nampak intersect dia dekat mana. Okay, faham tak? Okay, so cikgu akan proceed. Kalau tak ada soalan, kita akan proceed soalan seterusnya. Sorry. Di soalan 1 Di soalan 2. Okay, baca dulu soalan. Okey, beg A mengandungi 3 biji guli biru, 2 biji guli kuning dan 1 biji guli merah. Beg B mengandungi 4 biji guli putih dan 2 biji guli merah. Sebiji guli putih dipilih secara rawak daripada setiap beg. Cari kebarangkalian bahawa kedua-dua guli merah dipilih. Okey. So, kita letak. Okay, kita tengok dulu dekat dalam sampel. Kira set A lah. Kita tengok dalam set A. Okay. Dia ada 3 biji bola biru. So, sudah ada B1, B2 dan B3. Kemudian dia ada 2 biji bola, 2 biji guli kuning, A1, B2 dan 1 biji guli merah. Kemudian kita tengok yang B pula. Yang B dia ada 4 biji guli putih. So, B1 dan 2 biji guli merah. So, dia ada M1 dan M2. So, kita tengok kat sini kebarangkalian untuk PA. Kita boleh kata kedua-dua guli merah dipilih. So, kalau dia cakap kat sini keyword dia sebiji guli kan dipilih secara rawak. So, kalau dekat dalam beg A ni memang ada satu je guli dia. Guli merah dia memang ada satu. So, probability untuk peristiwa A
A mendapat guli merah adalah 1 daripada total ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Manakala untuk B, dia ada probability untuk peristiwa B adalah 2/6 ataupun 1/3. Okay, kemudian untuk situation A sebab dua peristiwa yang berbeza, kebarangkalian dia adalah untuk peristiwa A dan B sama dengan 1/6 kalikan dengan 1/3. So, kita akan dapat 1/18. Okay, ini yang A. Kemudian yang soalan seterusnya, guli merah dari beg A dan guli putih dari beg B. Okay, guli merah daripada beg A adalah 1. So, ini A, ini ada B. So, PA tadi kita dapat 1/6. Kemudian guli merah dari beg A dan kemudian guli putih dari beg B. So guli putih ada 4. So PB empat per 6 ataupun 2/3. So P A intersect B adalah 1/6 kali 2/3 ataupun 1/9. Okey, itu je jawapan dia. So kita proceed to next question. Okay, sekeping duit shilling dan sebiji dadu ada di lambung. Cari kebarangkalian mendapat gambar dan nombor 4. Okay, shilling ada 2 muka. So, total keseluruhan kebarangkalian dia ada 2. Kalau dadu pula, kamu list lah. Satu akan dapat muka, satu akan dapat ekor. Okay, head and tail. Kemudian untuk yang ni cikgu letak A lah, peristiwa A. Yang ni untuk yang B. A dan B. Okay, kalau dadu ada 6. Okay.
So cari kebarangkalian mendapat gambar. So kebarangkalian kita lempar siling sekali, kita akan dapat 1/2. Okay. Tapi untuk A, okay. Untuk mendapat nombor 4, untuk B adalah 1/6. So untuk mendapat gambar dan nombor 4, keyword dia adalah B A intersect B satu per dua kalikan dengan 1/6. So kita akan dapat 1/12. Okay. Yang seterusnya soalan nombor 4. Okay. Sebuah kotak mengandungi 6 biji bola merah dan sebiji bola kuning. 2 biji bola dipilih secara rawak dari satu kotak itu satu demi satu tanpa pemulangan. Warna bola itu dicatat. Okay. Kalau tanpa pemulangan bermaksud peristiwa ini adalah peristiwa bersandar. Okay. So dia akan ada efek lah pada next question. Okay. Okay. Katakanlah dalam kotak ni kita ada 7 lah. Okay. 7 biji bola. Asalnya kita ada 7 biji bola. Okay. Dalam 7 biji bola ni kita ada bola merah dan bola kuning. Okay. Dia diambil satu persatu daripada kotak. Okay. Okay. Kita tengok pengambilan pertama. Okay. First pick lah. Okay. Pertama kali. Okay. First pick merah dan juga kuning. Okay. Probability untuk kita dapat warna merah adalah 6/7. Manakala warna kuning 1/7. Okay. Untuk yang merah ni, untuk yang pertama kali kita ambil, okay, katakanlah kita ambil, kita dapat warna merah. So, pengambilan yang seterusnya, okay, okay, pengambilan yang seterusnya, kita akan ada possibility untuk kita pick merah juga dan possibility untuk kita pick kuning. Okay. So, bila kita dah ambil satu dekat sini, daripada 7, kita ambil satu, yang tinggal adalah 6. So, ada 6 lagi biji, 6 biji bola sahaja. So, 5 per, probability dekat sini adalah 5/6. Okay, untuk second pick. Okay. Manakala yang kuning ni, kita akan dapat 1/6. Okay, masa tidak berubah nilai 1, cuma berubah bilangan kat bawah. Okay. Sebab jumlah bola sekarang ni dekat dalam kotak tu ada 6 sahaja. Okay. Untuk yang kuning pula, okay, bila kita dah pick satu, first pick kita dapat kuning. So second pick kita yang tinggal hanyalah merah. Okay. So total dia memang 6/6 lah. Okay. Sebab 6 biji bola tu
memang semuanya adalah warna merah. Kemudian dia cakap, so inilah situation dia lah. Untuk soalan A, 4A. Menggunakan rajah pokok. Kemudian dia tanya yang B, hitung kebarang kalian mendapat bola kedua berwarna kuning. So bola kedua berwarna kuning adalah daripada sini. Ini kan bola kedua adalah kuning. So, daripada sini ke sini. So dia punya probability untuk B1 adalah first attempt B probability dia sebab dia berkait, so P untuk kuning kan adalah 6/7 kali dengan 1/6. Kita akan dapat 1/7. Yang kedua, kedua-dua bola berwarna merah. Saya cek padam ini. Merah dan merah. So kat sini. So dia adalah merah dan merah. 6/7 kali dengan 5/6. So total dia adalah 5/7. Alright, so kita akan stop dekat sini. Next class kita akan sambung bab 9, tapi kita akan belajar pasal peristiwa saling eksklusif dengan peristiwa tak saling eksklusif. Okay, saja.